Banjir besar yang melanda bandar besar di Malaysia ketika COVID-19. NCC 3053 kumpulan 11. Pengenalan. Menjelang tahun 2020, isu banjir kilat yang melanda bandar besar di Malaysia ketika penularan wabak COVID-19. Banjir kilat merupakan bencana alam yang tidak asing lagi di Malaysia, yang mengakibatkan kemusnahan serta kerugian kepada manusia. Terdapat beberapa kawasan yang mengalami banjir kilat adalah seperti Ampang, Kampung Baru, Setapak, Gua Musang, Semarak, Seremban, Rantau, Raub, Pasir Gudang dan sebagainya. Seterusnya, saya akan terangkan punca ataupun faktor berlakunya banjir kilat. Faktor yang pertama ialah hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan banjir berlaku dengan pantas. Contohnya, hujan yang berterusan di Bandar Kuala Terengganu baru-baru ini telah menyebabkan banjir kilat berlaku. Selain itu, proses pembandaran menjadi salah satu faktor berlakunya banjir kilat. Proses pembandaran seperti penyeminan permukaan bandar untuk jadikan tapak bangunan menyebabkan kawasan tersebut tidak terla air. Apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah, iaitu kawasan yang disemin, dan kemudiannya akan bertakun lama-kelamaan air akan bertambah dan banjir kilat akan berlaku. Seterusnya, pemusnahan kawasan tadahan hujan. Penyahutanan untuk membina kawasan bandar seperti kawasan rekreasi menyebabkan air hujan yang turun tidak dapat diserap oleh tumbuhan yang berperanan sebagai pentasan silara. Oleh itu, air hujan akan memenuhi saliran rongkan dan melimpah keluar apabila penuh dan bertakun sebagai banjir kilat. Akhir sekali, faktor berlakunya banjir kilat ialah sistem peparitan tidak sistematik. Sistem peparitan yang dibina terlalu kecil dan cetek menyebabkan air melimpah keluar dari parit ketika hujan lebat berlaku. Oleh itu, limpahan ini akan menyebabkan banjir kilat. Sekian daripada saya. Kesan banjir kepada individu yang pertama ialah trauma. Mangsa banjir akan mengalami trauma seperti tekanan emosi kerana terpaksa menanggung banyak kerugian yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua ialah penyakit. Kekurangan air disebabkan oleh banjir akan menyebabkan berlakunya penyakit seperti penyakit kencing tikus, penyakit malaria dan juga taun. Kesan banjir kepada negara yang pertama ialah peningkatan perbelanjaan kerajaan, iaitu kerajaan terpaksa menampung kos yang tinggi untuk membaiki infrastruktur yang rosak. Yang kedua ialah pencemaran. Air banjir yang membawa bersama dengan sampah sarap menyebabkan berlakunya pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahani binti Karudin. Nombor metrik S58071. Bahagian yang akan saya terangkan ialah kesan banjir terhadap masyarakat. Kesan banjir yang pertama ialah menjejaskan ekonomi masyarakat. Dalam satu kajian oleh Chan Ngai Wang, iaitu Profesor Madya dalam bidang ilmu geografi, menyatakan 58% daripada pemilik perniagaan mengalami kerugian lebih daripada RM1000 dan 93% mengalami kerugian lebih daripada RM10,000. Kesan diakibatkan oleh banjir. Kesan banjir yang kedua ialah menjejaskan kesihatan masyarakat. Apabila berlaku banjir, bekalan air bersih terjejas serta berlaku limpahan air kotor yang boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit taun, kulit dan juga kolera. Kesan banjir yang ketiga ialah kemusnahan harta benda. Apabila berlaku banjir, akan menenggelamkan pelbagai jenis harta benda seperti rumah, kereta yang akan mendatangkan kerugian yang besar terhadap masyarakat. Yang terakhir ialah kehilangan nyawa ahli keluarga. Apabila berlaku banjir, individu terdedah kepada kehilangan nyawa seperti diakibatkan lemas dan juga penyakit yang wujud akibat banjir. Selamat sejahtera Profesor Syahrin. Nama saya Layak Simron dengan nombor matriks S60046. Saya adalah dari kumpulan 11. Pembentangan saya hari ini adalah berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasi banjir kilat yang berlaku di bandar besar di Malaysia ketika COVID-19. Cara yang pertama untuk mengatasi banjir kilat ialah kegiatan memelihara hutan perlu dilakukan. Kegiatan pembalakan di mana penerokaan di kawasan pinggir sungai digemari menyebabkan tanah terhakis dan runtuh ke sungai. Oleh itu, pemelihara hutan merupakan cara yang baik untuk mengatasi masalah banjir. Hutan boleh dijadikan kawasan tadahan yang mampu menyerap air hujan daripada mengalir terus ke bumi.
Selain itu, projek pendalaman sungai perlu dilakukan. Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana kecetekan sungai. Oleh itu, menjalankan proses pendalaman sungai dapat mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di sungai. Apabila proses ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Intan Kamizan binti Muhammad Nazri. Nombor matrik saya ialah S58083. Di sini saya ingin menyambung ulasan daripada rakan seperjuangan saya iaitu Yap Ying Sueng, iaitu cara-cara mengatasi masalah banjir kilat. Cara yang seterusnya adalah untuk membina benteng atau tebatan banjir. Pembinaan benteng dan tebatan banjir akan menghalang air sungai daripada melimpahi kawasan sekitarnya. Penduduk-penduduk di kawasan rendah juga akan dipindahkan manakala jalan raya yang kerap dilanda banjir kilat akan dinaik tarafkan. Walaupun kos melaksanakan cadangan itu menelan belanja jutaan ringgit, namun atas nama kemanusiaan, setinggi mana pun kosnya, cadangan tersebut perlu dilaksanakan segera untuk mengelakkan berlakunya tragedi kemanusiaan yang lebih dahsyat. Cara yang seterusnya adalah sistem amaran banjir juga perlu disediakan. Sistem amaran banjir kilat juga perlu disediakan. Sebagaimana tsunami, banjir kilat juga boleh mengancam nyawa manusia selain merosakkan harta benda serta memusnahkan dokumen penting yang lain. Sistem amaran banjir ini boleh dipasang di tempat-tempat atau kawasan yang berpotensi untuk dilanda banjir kilat. Alat pengerang tersebut akan mengeluarkan isyarat apabila paras air menghampiri indeks yang ditetapkan. Dengan adanya sistem amaran tersebut, penduduk boleh mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa serta barang berharga. Saya Nazawana binti Muhammad Bukit, nombor matrik S59166. Kesimpulannya, kita haruslah menghargai sumber alam yang telah dianugerahkan kepada kita supaya kita tidak akan merasa satu kerugian yang amat besar pada suatu hari nanti. Oleh itu, kesedaran yang jitu amat penting dan harus ada dalam diri setiap individu bagi memastikan fenomena alam khasnya banjir kilat tidak akan terus berlaku. Kita juga haruslah menyedari bahawa setiap yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya dan kadang-kala berkorban juga menjadi faktor utama dalam penentu kesejahteraan hidup. Contohnya tragedi yang menimpa khasnya banjir yang berlaku di Kuala Lumpur suatu ketika dahulu. Seharusnya sentiasa diingati terutama kesan yang tinggalkan kepada kita.